kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudari Muslim Majlis, yang saya hormati Yang Berusaha Puan Nur Maiza binti Yahya, iaitu pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Hijrah Selangor, yang berusaha semua, pengurus-pengurus kanan, pengurus operasi, yang saya agak tertanya tadi kehadiran, alhamdulillah, Puan saudara Syahaizal Kemal, iaitu daripada tim Selangor, juga satu perkembangan yang baik kita lihat. Dan yang saya tidak lupakan konsultan daripada IMR Sedia Berhad, serta yang saya sayangi semua peserta-peserta hijrah ataupun latihan hijrah pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Boring betul lah asyik dengan ucapan je kan. Tapi nak buat macam mana? Ini formality yang biasa, kebiasaan yang dibuat. Dan insyaAllah saya nak ucapkan tahniah dan alhamdulillah saya dapat bersama-sama. Minta maaf lambat sedikit sebab hari ini adalah hari yang agak memerlukan masa sedikit untuk pertama saya juga meneliti atas dokumen-dokumen berkaitan pelan tindakan Usahawan Negeri Selangor yang akan saya bentangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk diterima pakai dan akhirnya akan menjadi satu pelan tindakan selama 5 tahun. Satu benda yang saya selalu terfikir selaku Exco kerajaan yang bertanggungjawab tentang usahawanan ini, kehadiran ataupun tanggungjawab ini diberikan kepada saya bukan mudah, tetapi insya-Allah 5 tahun yang telah pun capai pada insya-Allah 5 ini memberikan banyak horizon ataupun sudut pandang yang berbeza, yang membuatkan saya rasa perlu ada satu pelan tindakan yang khusus yang perlu dilaksanakan supaya ia akan menjadi satu legasi dan satu rujukan kepada kita semua, khususnya kepada pemain-pemain industri ini. Itu penting. Kita dekat Selangor ni alhamdulillah kita bersyukur kerana kita ada ekosistem yang agak sempurna. Daripada kita ada satu mekanisme menjaga penjaja kecil sehinggalah ke pihak peringkat yang antarabangsa, termasuk ekosistem hijrah seperti hari ini, iaitu pinjaman. Kita ada ekosistem latihan, kita ada ekosistem pembuatan packaging dan sebagainya, dan juga geran-geran bantuan yang telah ada insya-Allah. Jadi bottom line dia, kenapa kita buat ni sebab kita nak tengok Selangor boleh melahirkan, tak kira siapa anda, tetapi anda boleh memilih untuk menjadi usahawan dan akhirnya anda boleh berjaya dalam kehidupan ini dalam sebagai usahawan Jadi saya ingat bukan ahli politik aja topik apa topik kita mesti menang kalau saya pilihan raya memanglah saya nak menang alhamdulillah. Jadi ini memang dalam kehidupan tak ada siapa pun nak gagal, betul lah. Tetapi selalu kena tanya dalam diri kita, macam mana nak menang tu? Itu persoalannya. Kita tengok orang berjaya, kita pun nak berjaya. Tetapi macam mana dia boleh berjaya dan kenapa kita belum berjaya? Jadi khusus-khusus begini saya bangga ianya dibuat untuk memberikan kepada anda sedikit ruangan yang kata boleh kita belajar daripada mungkin pihak-pihak yang boleh memberikan sedikit tunjuk ajar itu, insya-Allah Jadi kesempatan ini saya ucapkan sekalun tahniah kepada semua, dan 97% tu agak tinggilah kehadiran, insya-Allah. Ini dah kena yuran belum? Belum. Kalau itu patut tepuk tangan tu. Belum yuran pun dah. Alhamdulillah. Jadi saya maknanya apa? Maksudnya kita telah mula memberikan satu gambaran kepada semua usahawan-usahawan bahawa latihan dan bimbingan itu sebahagian daripada resepi kejayaan sebenarnya. Tak cukup kita pandai masak, tak cukup kita pandai menjahit, tak cukup kita pandai bercakap, tetapi ada resepi-resepi lain yang kita perlu belajar supaya ianya cukup asam garamnya. Itu penting Jadi insya-Allah untuk itu saya rasa usahawan semua, sebagaimana yang Puan Maiza sebut, tahun ini adalah tahun mencabar. Siapa cakap? Bukan saya cakap, bukan Menteri Besar cakap, seluruh dunia bercakap tentang perkara ini. Apakah kita telah bersedia? Bersedia untuk
berdepan dengan isu ini. Bila saya tengok macam mana saya nak sebut ya, orang sebut apa maksud berdepan? Mendepani masalah ni. Berdepan tu maknanya face to face ke ataupun kita nak ke depan lagi? Kan? Itu adalah persoalan yang perlu kita semua jawab. Baik kerajaannya, baik kerajaan negerinya, semuanya mendepani benda yang sama. Kan? Tetapi saya hanya nak mengingatkan kepada semua yang saya ingin lihat di Selangor ini tidak ada kegagalan yang besar yang ada. Kalau sebaik mungkin yang paling minimal adalah semua usahawan bertahan. Kan? Bertahan. Apa yang anda dapat itu, bertahan setakat itu kalau boleh. Tak ada lagi, kalau duit tak ada nak kurang-kurang banyak sangat. Ya? Bertahan supaya kita doakan ya, apa yang kita hadapi pada tahun ini. Sebenarnya kita dah mula bincang 2021 sebenarnya. Bila pandemik COVID berlaku, ya, hampir 2 tahun itu sebenarnya kita dah tahu dah. 2023 kalau tak ada apa ni perang hari itu pun, ya, jangan salahkan perang lah. Kalau tak ada perang pun kita akan berdepan sebab pandemik COVID itu memang begitu mengekang kehidupan banyak pihak. Jadi bagaimana kita nak mendepani? Saya harap kita semua boleh bertahan. Kalau kita tidak boleh bertahan, itu yang membimbangkan. Yang paling bagus kita boleh pandai memilih dan pandai cari ruang-ruang baru. Ya, tetapi dengan tidak terlalu berojok dalam isu-isu yang kata yang ada, nampak peluang tu jangan sampai kita terlupa bahawa 2023 ini perlukan banyak aspek lain yang perlu kita tumpukan selain daripada perniagaan yang ada, insya-Allah. Jadi ada benda yang boleh kita kawal, ada yang boleh kita tak kawal, kan? Sebab tu bila Menteri Ekonomi sebut, kalau tengok restoran tu mahal, janganlah pergi restoran tu. Contoh kan? Jadi ada orang marah, ada orang kata betul juga, kan? Itu adalah pilihan. Jadi kalau kita peniaga, kita nak orang datang ambil produk kita, ya, guna produk kita, beli produk kita, kita kena fikir macam mana pengguna itu membeli ataupun pengguna itu akan membeli. Sebab tu bottom line dia macam mana kita nak bertahan. Kalau sekarang kita buat balik RM200 sehari, macam mana kita nak dapat RM200 juga sehari? Kalau kita punya keuntungan bulanan kita RM5,000, RM10,000, macam mana nak bertahan itu? Paling tidak kita jaga customer kita dulu. Ya, jangan kita lihat, okeylah kita cerita seronoknya kalau dapat pergi London macam Aizah sebut tadi tu kan. Tetapi okey, tahun ni bertahan dulu. Kan? Kita bertahan dulu. Saya pun mungkin tak pergi luar negara lah kot tahun ni kan. Sebab kita juga merasakan bahawa banyak ya kita punya tumpuan-tumpuan lain yang kita nak buat. Yang penting kita nak pastikan usahawan-usahawan kita boleh menikmati kehidupan yang baik. Tapi cabaran yang paling besar adalah saya rasa selain daripada pandemik ataupun global issue ini, yang penting saya harap strategi yang telah pun dikongsikan oleh pemain ataupun kepada konsultan tadi kita guna pakai. Saya selalu sebutlah masalah kita ni kadang kita suka dengar tapi tak ambil perhatian. Jadi saya nak bagi sedikit tips lah. Orang tanya kalau nak berjaya cemerlang tu macam mana? Saya tak ada jawapan khusus, tetapi saya boleh bagi tahu pengalaman. Ada beberapa perkara yang boleh kita kawal ataupun kita kena bertanggungjawab untuk menjadi orang yang cemerlang adalah 3 perkara. Pertama, bertanggungjawab kepada emosi anda. Ya? Tentang perasaan anda. Ya, anda kena bertanggungjawab. Kenapa aku sedih hari ini? Kan? Dan jangan biarkan kesedihan itu berlalu. Ya? Anda ada tanggungjawab untuk pastikan kesedihan itu dirawat. Faham? Tak ada orang nak rawat kesedihan kita. Orang itu ialah kalau dia doktor tu ya on space, tapi dalam persoalan besarnya masih lagi yang nak merawat itu adalah kita, sebab kita bertanggungjawab. Sebab tu Rasulullah sebut kita kena sayang dengan diri kita sendiri, kan? Yang kedua ni kita kena bertanggungjawab kepada pemikiran kita. Ya? Kenapalah kita tak boleh meniaga ni macam orang lain? Kan? Apa lagi yang tak betul kita fikir ni, cara kita fikir ni? Betul tak? Rasa macam dah betul. Tapi kita kena ada tanggungjawab itu. Di mana silapnya? Cara kita berfikir itu, kita kena bertanggungjawab. Kita dah tak boleh berfikir cara biasa dah. Kena berfikir sikit cara yang luar biasa. Tapi siapa nak tolong ni? Jadi dengan rasa tanggungjawab itu, sebab tu kita hadir ke latihan, kita ambil cadangan-cadangan yang dibuat oleh mereka yang lebih
pandai itu. Tanggungjawab kita adalah membetulkan pemikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita nak cemerlang, kita kena ada tanggungjawab dengan tindakan kita. Jangan salahkan orang lain bila berniaga kita tak bagus. Contoh kan, kita kena salahkan tindakan kita tu. Ya, kenapa kita ambil langkah ni? Sedangkan benda itu boleh dibuat dengan langkah B bukan C. Contohnya tu. Maksudnya ada benda yang kita kawal, ada benda kita tak kawal. Ya, tapi macam hidup ni mustahil semua benda kita boleh kawal. Ya, kita hanya boleh kawal apa tindakan kita sebenarnya. Jadi itu sebenarnya saya baca banyak buku, saya boleh rangkumkan ataupun saya buat sedikit sedikit conclusion bahawa 3 benda ni kalau kita dapat kawal, ya, dan kawalan kita tu adalah kepada kawalan yang positif, ke arah yang positif, maka akan jadilah kita insan yang cemerlang. Ya, insya-Allah. Jadi magic number tu kita nak kawal magic number kita berapa? Ya, sebab kita tak ada kawalan tu. Kita katalah kita fikir kalau nak siapa cakap magic number tadi? Encik Fuad kan? Ya, magic number. Kalau kita kata magic number, jumlah kita nak dapat bilangan keuntungan kita nak dapat 3,000 contohnya, kan, magic number itu adalah tanggungjawab kita untuk capai. Ya? Sebab apa? Pemikiran kata kita dah kata itu yang kita kena capai lah. Kan? Jadi kegagalan kita selalu adalah meletakkan semua benda yang kita, perasaan kita, pemikiran kita, tindakan kita dalam satu haiwan yang sama. Kadang-kadang perasaan macam ni, tindakan ke kiri, ke kiri dan tindakan kita ke kanan. Itu yang jadi mencapah kita punya tak jadi cemerlang tu, tak fokus. Kan? Kalau 3 perkara ini kita fokus, insya-Allah kita boleh berjaya, kan? Insya-Allah. Jadi saya tak ada nak cakap panjang pun, kan? Tetapi saya kadang selaku esko usahawan, saya fikir juga macam mana nak pastikan usahawan-usahawan kita boleh berjaya. Tetapi saya lebih bertanggungjawab dalam keadaan nak memperbetulkan polisi-polisi yang ada. Contoh hijrah, sepanjang mungkin 2 tahun lepas kita tingkatkan pinjaman. Daripada mula 5,000 kita naik 10,000, 10,000 jadi 20,000, jadi 50,000, kita bagi kepada 100,000. Sebab apa? Sebab kita rasa inilah masa-masa yang sesuai pada ketika itu. Tetapi masuk 2023, kami berfikir bahawa pinjaman 100,000 ni tak boleh kita teruskan. Ya, kenapa? Kita kena siap sedia perbanyakkan pinjaman yang kecil semula. Faham tak? Ya, ini bukan masa kita nak kembangkan bisnes kita ataupun kita nak merancang benda yang agak-agak hebat. Saya kata tahun ini adalah tahun bertahan. Ya, jadi pinjaman yang kita patut keluarkan lebih kepada ramai lagi yang dapat meminjam. Bukannya golongan yang hanya 1-2 yang meminjam tapi banyak jumlah pinjamannya, tetapi kita nak agihkan pinjaman itu kepada lebih ramai, tetapi jumlah pinjaman yang kecil sedikit daripada yang ada. Faham tak? Jadi jangan datang ke ofis saya pula, YB kenapa saya nak pinjam 100,000 tak lepas? Sebab pemikiran saya berfikir begitu. Untuk tahun ini insya-Allah, doakan ya, kita lepas tahun 2 tahun ini kita mungkin akan memberi pinjaman yang sebagaimana yang kita rancang. Boleh? Ya, jadi itu saya rasa tanggungjawab ataupun perkara yang kadang dasar-dasar itu dia sedikit ada flexibility orang panggil. Ya, kalau dia tidak dia rigid, maknanya kami memang akan berdepan dengan perkara itu. Contoh kalau kita kata dulu kenapa Hijrah nak buat latihan gitu kan. Tetapi sebenarnya latihan itu membantu. Kita bagi 1 juta untuk buat latihan, kan? Tapi bila kita bagi latihan, kita nak komitmen. Ya, kita nak 100%. Sebab tu dia berkata, apa hal pula kita board of director kita kata kena letak sedikit yuran, komitmen supaya ada keberkatannya. Anda masuk duit anda RM30 dalam tabung, kita masuk tabung bukan masuk kocek pun, kan? Masuk tabung itu, duit itu orang lain dapat training tersebut. Ya, sebab kami bagi itu one off, 1 juta itu sekali. Ya, 1 juta itu kalau boleh kita bangunkan. Niat kita untuk bangunkan orang lain pula, insya-Allah, kan? Dan saya juga harap ya pihak Hijrah kalau boleh latihan-latihan yang kita nak bagi, ya, contohnya daripada unit pembangunan, cari juga di kalangan mereka yang memang berjaya dalam ekosistem kita. Ya, macam kalau kali kita bercakap dengan zakat, kita berjaya melahirkan
insan-insan yang berjaya dalam program zakat contohnya. Dia ada added value kat situ. Dalam banyak-banyak training kita, 1-2 ambil training yang daripada kalangan kita yang berjaya. Sebab experience itu lebih penting. Mungkin dia bermula dengan 5,000 pinjaman, lepas tu 10,000, macam mana dia berjaya kan. Dan itu benda-benda yang saya harap kita laksanakan, insya-Allah. Saya rasa besarlah harapan saya agar latihan dan bimbingan yang diberikan pada hari ini secara langsung dapat mengurangkan sedikit kegusaran dan kebimbangan. Paling tidak balik ni anda akan ada tanggungjawab ke atas emosi anda. Kan? Bimbang aja tak buat apa pun tak boleh buat apa. Tak boleh ke mana. Ya, jadi kita bimbang kena ada tindakan. Dan tindakan itu adalah tindakan yang bertanggungjawab bila kita buat sesuatu. Ya, sebab tu jangan salahkan yang lain. Kalau kita tidak berjaya, sebenarnya salah mungkin tindakan yang kita ada, insya-Allah. Jadi saya juga nak ingin memanjangkan, kita nampak orang PKNS kat sini ya. Saya nak panjangkan, kalau ada kegusaran perasaan, kegusaran pemikiran tadi tu, ya, datanglah mendapatkan khidmat nasihat daripada unit kaunseling Usahawan Selangor. Ya, kita ada kusel kat situ yang dioperate oleh PKNS. Kalau anda tak berkena dengan PKNS pun tak apa, sebab kita bagi tanggungjawab tu pada PKNS untuk bina ya mereka yang ada masalah tetapi tak tahu nak pergi mana-mana. Janganlah cari asyik motivator hari ni, pensan ni nak melayan 97 ni kan. Jadi pergi kepada individu ataupun kepada unit kaunseling itu, kita akan pegang tangan anda insya-Allah untuk bagi tahu sebenarnya apa yang perlu anda buat untuk membangunkan ataupun bertahankan anda punya perniagaan. Sebab tadi saya sebut mungkin strategi yang kita nak capai itu tak perlu tambah duit kadang-kadang. Dia kadang-kadang memanfaatkan social media. Ya, social media yang banyak, benda-benda yang kadang-kadang saya pun kadang-kadang nak tengok benda lain, kita tengok juga TikTok ni kan ya. Kan rasa tak nak beli, nak kena beli pula rasanya ya. Jadi strategi itu kena belajar. Ya, ini dunia yang sekarang kita tak dapat terlepas daripadanya dan mungkin fenomena social media ini ya, mungkin boleh ditambah nilai dalam latihan-latihan akan datang insya-Allah. Tak berani, tak cuba, mana nak tahu kan. Sebagaimana juga saya selalu sebut pada usahawan-usahawan India ya, kita mula dengan sistem hari itu, saya kata masuk bidang perniagaan halal kan. Sebab anda kena berani, sebab market Malaysia ni Muslim ya, ada Muslim dan kalau makanan kita sedap macam mana pun ya, kalau kita mungkin berbangsa India dan berbangsa Hindu mungkinnya ada sikit skeptikalism itu kan. Tetapi bila anda dapat halal produk kan, halal punya certification, insya-Allah anda ada market yang luas untuk digerakkan. Jadi gunakan masalah kita berdepan dengan isu global ini untuk menambahkan masa untuk membuat latihan-latihan atau pergi kepada latihan-latihan yang diuruskan oleh kerajaan insya-Allah ya. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya pun tak berniat nak ucap panjang. Saya bukan usahawan yang berjaya. Saya hanya seorang pemimpin yang ingin melihat lebih ramai usahawan yang berjaya. Saya nak lihat, bangga saya kalau saya pergi mana-mana saya jumpa daripada Selangor. Ya, kita pergi negeri lain, YB kami dapat latihan daripada Selangor. Sebab tu kita harap jaga nama Selangor. Ya, kita nak tunjuk prestasi kecemerlangan kita, baik pinjaman dan sebagainya, melonjak kita menjadi insan-insan yang berjaya. Saya sebut dengan Maiza tadi, saya kata kalau boleh lepas ni saya nak jumpa semua peminjam-peminjam nadi ya, ataupun peminjam-peminjam wanita kita ya, untuk saya melihat dan memikirkan apa masalah-masalah yang timbul untuk usahawan wanita lebih berjaya. Jangan pula orang lelaki marah lepas tu kok kena jumpa usahawan lelaki je kot ya. Bukan apa, sebab kadang-kadang wanita ini kalau kita bagi tumpuan sikit, baiknya kehidupan mereka itu akan memberikan kebaikan kepada keluarga insya-Allah ya. Jadi kita bukan nak diskriminasi mana-mana pihak, tetapi sebenarnya kita nak membantu pendapatan keluarga itu dengan memberi peluang kepada wanita khususnya suri-suri rumah ini untuk menambah pendapatan. Ya, sebab kos kehidupan tinggi, cara tak ada lain tak ada pilihan lain adalah menggerakkan masa yang kita ada ni untuk boleh bekerja dan boleh menambah pendapatan daripada kemahiran yang sedia ada insya-Allah ya. Jadi harap suami dan kawan-kawan lelaki bagi support program ni ya. Tapi yang perempuan pula jangan lupa dirilah ya. Dapat saya sebut, dapat duit janganlah berbelanja boros ya, simpan duit itu untuk masa depan dan insya-Allah saya doakan kepada semua
selamat maju jaya, dan insya-Allah terima kasih kepada Hijrah, terima kasih kepada Tim Selangor, PKNS ya, yang juga saling orang kata sekarang ni Selangor ni satu bagusnya kita nak lahirkan individu yang resilient ini, yang bertahan ini. Tetapi dalam masa yang sama saya nampak semua agensi juga ya, dah tak, orang kata dah tak kira dah ini kau punya kerja ke ataupun aku punya kerja ya, masing-masing berganding tangan untuk menjayakan ya aspirasi Datuk Menteri Besar dan juga aspirasi pimpinan negeri untuk melahirkan ya masyarakat warga Selangor yang orang kata yang resilient, yang berdaya tahan ini insya-Allah. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua, tahniah kepada semua juga ya. Jaga keluarga, jaga apa saya sebut tadi? Kalau tidak saya tak boleh balik. Jaga emosi anda, jaga pemikiran anda, jaga anda punya tindakan, insya-Allah anda akan jadi insan yang cemerlang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuat majlis penutupan khusus kesewanan Yayasan Hijrah Selangor tahun 2023. Terima kasih wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.